أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلع به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita sekali lagi mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang banyak membantu dan mengizinkan kita untuk terus bersama di pagi ini. Hari ini hari Selasa dan kita seperti biasa masih lagi berkongsikan kepada ayat. Saya share the screen dulu, iaitu ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-9. Kita telah pun semalam habis menterjemahkan, membuat pembentukan dan menterjemahkan kalimah manu. Manu kita terjemahkan sekali dengan wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi dalam konteks iaitu Allah nak mengatakan yang mereka-mereka itu cuba menipu Allah, cuba menipu Allah, bukan saja cuba menipu Allah, tetapi mereka cuba juga menipu orang-orang yang beriman. Jadi Allah sambung lagi ayat tu, iaitu Allah kata wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Itu kalimah-kalimah yang selepasnya. Jadi kalau kita membahaskan tu, elok kita buat sekali lah. Wama yakhda'una illa anfusahum tu kita kupaskan sekali dan berikan makna dia sekali. Dia bermula dengan waw ni. Waw ni dipanggilkan waw istinafiyah lah. Waw istinafiyah. Berbeza dengan waw ini. Waw ni waw atifah kerana dia nak menambah komponen ataupun item. Item pertama Allah nak ditambahkan kepada allazina amanu. Jadi waw ni waw atifah. Kedua-dua ni adalah objek kepada yukhadi'una. Bagi waw di sini pula, waw ni dia nak menyambung cerita. Apakah ceritanya? Iaitu cerita yang pertama tu sudah selesai, yukhadi'una Allah wallazina amanu. Kemudian Allah nak sambung lagi cerita kepada mereka-mereka ni, kepada orang yang munafik tu. Apa ceritanya? Allah nak katakan dan mereka, tidaklah mereka. Waw ma ni Allah menafikan, ataupun Allah nak menerangkan yang perbuatan mereka itu sebenarnya bukanlah mereka berjaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman tu, tapi apa yang berlaku ialah wama yakhda'una illa anfusahum. Jadi dan tidaklah yakhda'una, iaitu daripada 3 huruf akar yang sama dengan yukhadi'una. Cuma bezanya sekarang ialah yukhadi'una ni mengambil bentuk wazan ketiga, fi'il mudhari' maklum tetapi wazan ketiga. Di sini fi'il mudhari' maklum
wazan satu. Ya. Macam mana kita nak mengenal perbezaan tu? Ialah kita lihat beberapa tanda ya di dalam kalimah tu, iaitu yang ni dia bermula dengan ya tu berbaris hadapan. Ya, so bila ya berbaris hadapan, ya dipanggilkan ya mudhari'ah yang mewakili fa'il dia ya. Jadi tanda kepada fa'il itu ya ni dengan waw nun ni menunjukkan mereka. Ya, mereka, tetapi ya tu mengambil baris hadapan. Ya, so bermakna perbuatan mereka tu adalah mengambil wazan yang bukannya wazan satu. Ya, yang biasanya kalau mudhari'ah ya ni mengambil baris dhammah, dia salah satu daripada 3 wazan ya, iaitu wazan kedua, wazan ketiga dan wazan keempat. So macam mana kita nak tahu yang mana dia wazan yang mana satu? Kita lihat satu lagi tandanya, iaitu terdapat huruf alif selepas huruf akar yang pertama ya. Huruf akar pertama adalah kha, huruf akar yang kedua ialah dal, dan huruf akar yang ketiga ialah ain ya. So selepas huruf akar yang pertama kha tu terdapat huruf alif tambahan. Jadi itu menunjukkan dia adalah wazan yang ketiga dan dikonfirmkan dengan ya tu baris hadapan. Jadi 2 tanda. Ya baris hadapan, ya mudhari'ah dipanggil baris hadapan, dan ada tambahan alif selepas huruf akar yang pertama. Itu menunjukkan kalimah ni adalah kalimah yang dibentuk daripada wazan yang ketiga ya, wazan ketiga. Tetapi di sini kita tengok ya mudhari'ah dia, kita padamkan okay, kita boleh padamkan semualah ya. Kita ambil balik arrow. Ya, di sini ya mudhari'ah juga, tetapi dia mengambil baris fathah ya, baris fathah, dan fa'ilnya samalah ya, iaitu ya tadi, dengan waw nun tu menunjukkan fa'ilnya yang jamak itu ramai. Maknanya sama, ya waw nun di sini dengan ya waw nun di sini orang yang sama ya. Maknanya mereka sini yang cuba menipu Allah tu juga mereka sekarang ni menipu ya. Yakhda'un daripada 3 huruf akar yang sama, jadi kata dasar pun sama, iaitu menipu ya. Jadi Allah kata tidaklah waw istinafiyah, ma tu adalah harfun nafi, harfun yang menidakkan. Apa yang ditidakkan ialah perbuatan selepas tu. Jadi tidaklah mereka menipu. Allah mengatakan tidaklah mereka itu menipu ya. Kalau kita nak confirmkan di sini wazan satu, tuan-tuan pergi tekan dekat yakhda'u ni ya. Kemudian tekan dekat klik untuk selanjutnya. Ini 3 huruf akar dia, kha, dal, ain ya. Kha, dal, ain. Klik untuk selanjutnya, tekan di situ, kita akan dapati di bawah ni dia kata bentuk satu. Bentuk satu tu maknanya wazan satu lah ya, yang ni wazan satu ya, untuk yakhda'una. Jadi yakhda'una ni dia mengambil acuan mana? Acuan yang ni lah, yang kedua ni. Acuan tu adalah acuan kata tidak sempurna, imperfect tense. Imperfect tense tu bermakna fi'il mudhari'. Nah, itulah jenis dia. Jadi dia adalah fi'il mudhari' maklum, wazan satu. Nah, itulah penerangan kepada yakhda'u ya. So hari ini kita cuba beri penerangan kepada yakhda'una tu, kemudian kita buat pembentukan kalimah ya.
Okey, kita pergi seperti biasa, kita pergi kepada Lexilogos. Kita buka Lexilogos yang baru. Lexilogos keyboard ya, buka yang baru. Dan kita boleh type saja yakhda'una tu ya. Yakhda'una, ya fathah, ha yang sukun, dal baris atas fathah juga, ain baris hadapan, lepas tu waw mad tidak ada berbaris, dan nun baris atas. Yakhda'una ya. Yakhda'una ni kalau kita tengok tadi dia adalah kalimah yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Ini satu kalimah ya. Wama tu satu kalimah yang dibangunkan oleh dua kalimah. Ya. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maknanya yakhda'un tu adalah kalimah yang ke-6 ya. So dalam ni kita kena masukkan sekali wama ya. Wama, waw baris atas dan mim baris atas dengan alif wama yakhda'una ya. So kita labelkan dia iaitu dengan mengatakan dia adalah surah Al-Baqarah ayat ke-9 dan kalimah yang ke-6. Jadi kita nak fokus pada yakhda'una tu ya. Jadi kita mula sekali kita buat seperti biasa, kita akan pecahkan dia kepada komponen lah ya, komponen. Biasa kita akan gunakan arrow terbalik nak menunjukkan pecahan dia kepada komponen, iaitu dia ada yakhda'u adalah fi'il mudhari' maklum wazan satu yang mufrad ya, yang mufrad masih lagi singular. Kemudian ditambah waw nun tu adalah imbuhan jamak dia untuk menjadikan kalimah tu jamak ya. Jamak tu merujukkan kepada fa'il dia ya. Waw nun tu adalah fa'il dia, imbuhan supaya pelaku dia iaitu ya tadi dijamakkan ya, dijamakkan menjadi ramai. Itulah komponen dia ya. Jadi kita pecahkan kepada dua dan kita terangkan dari penerangan dia lah, iaitu dia adalah fi'il mudhari' mim dot alif ra ain, fi'il mudhari' maklum mim ain lam waw mim maklum, dia adalah wazan satu. Okey. Waw nun tu apa dia? Waw nun tu ialah kalau kita nak masukkan jantina dan bilangan tu, kita masukkan dalam fa'il, sebab yang itulah yang menentukan bilangan dan jantina kepada fi'il mudhari' itu. Kita letakkan campur ni sebagai dan ya. Dan okey, fa'il, fa alif ain lam, iaitu pelakunya ya. Jadi pelakunya adalah seorang lelaki orang ketiga ya. Fa'il muzakkar, mim dal kaf tasydidkan dia muzakkar, orang ketiga yang mereka ni ialah orang ketiga ya, ataupun yakhda'un dia menunjukkan kepada mereka ya, iaitu ghaibun. Ghaibun ialah ghain alif, lepas tu di sini kita ambilkan hamzah berkaki ya ni, bertapak ya ni, lepas tu ba yang sukun ya.
Fa'il, muzakkar, ghaibun, jamak lah, ramai ya. Jim, mim, ain, ya, jamak. Ya. Dan fa'il, jamak fa'il, mestilah marfu' ya. Marfu'. Waw, ain. Ya, jadi fa'ilnya marfu'. Fi'il mudhari' maklum tadi pun wazan satu juga marfu'. Dia berbaris hadapan tu maknanya fi'il mudhari' itu juga yang marfu'. Okey. Itu penerangannya kepada yakhda'una yang kita nak bahaskan sekarang ni, iaitu kalimah ni lah. Ya. Yakhda'una. Kalimah ni bukan tiga komponen ke? Tiga komponen. Ya, Ya ni dia datang sekali dengan waw nun. Ya datang dengan tetapi sebab ia dengan yakhda'u ni sudah menjadi satu komponen ya, satu kata kerja dia. Bermakna ini satu kerja, kata kerja dia. Lepas tu pelaku dia siapa? Pelaku dia waw nun. Ya, jadi dia sudah menjadi dua komponen lah. Ya, dia yang satu kata kerja dia, lepas tu fa'il dia waw nun tu, tetapi untuk mengenal fa'il yang sebenarnya ialah ia sekali dengan waw nun lah. Ia sekali dengan waw nun tu dinamakan fa'il dia. Ya. Sebab kalau kita pecahkan ya dengan kha dan ain ni tak ada kataan ya. So ya tu tidak boleh dipecahkan daripada kha dan ain, tak boleh. Kalau dia pecah, dia tak jadi perkataan. So dia kena buat dia sebagai satu komponen. Yakhda'u tu, lepas tu tambahkan waw nun tu. Okey, so sekarang ni kita buat pembentukan kalimah belah bawah dia. Pembentukan fa, mim, ba, nun, ta, waw, qaf, kaf, nun ya. Pembentukan kalimah. Kalimah yang kita nak buat pembentukan yang ni saja. Yakhda'u ni, kopikan dia. Ya. Dan kita buat pembentukan kalimah dia bermula dengan 3 huruf akar. 3 huruf akar, banyak cara untuk mencari 3 huruf akar, iaitu kita daripada kalimah tu sendiri kita boleh lihat sebenarnya kha, dal, ain. Kha, dal, ain ya. Jadi kita boleh teruskan pembentukan kalimah tu kha, dal, ain. Asingkan dia. Itu 3 huruf akar. Okey. Kemudian untuk membina selepas 3 huruf akar kena bina kata dasar ya. Kalau tidak bina dia tak boleh membentuk kalimah. Jadi dia kena membina kata dasar dulu dengan menggabungkan kha dan ain ni. Kha dan ain gabungkan dia. Kopi dan gabung. Lepas tu gabung maknanya kita sambungkan dia. Lepas tu berikan baris. Berikan baris. Yang pertamanya semua kata dasar huruf pertama dan huruf ketiga tu baris atas. Itu jangan bimbang ya. Memang macam tu. Baris huruf pertama dan huruf ketiga adalah baris atas. Udang hancing. Buat bau dia. Okey. Cuma huruf kedua saja nak kita pastikan adakah dia baris atas ataupun baris bawah ataupun baris hadapan ya, sebab 3 huruf akar ni dia ada 3 wajah.
Ya, wajah dia ada fa'ala, fa'ila dan fa'ula. So bergantung kepada kalimah yang tertentu, ada yang mengambil baris atas, ada yang mengambil baris bawah dan ada yang mengambil baris hadapan ya. Kenapa terpadam ya? Okey, so caranya ialah kita pergi kepada Quran tadi, ya, tuan-tuan tengok di sini. Kata dasar penulisan dia sama dengan kata sempurna yang pertama ni, ya. Kata sempurna dengan syarat dia mesti wazan satu lah. Ya, so dua perkara yang kita nak tengok di sini, nak mencari bentuk kata dasar, iaitu kita lihat pertamanya pastikan kalimah tu bentuk satu, kemudian cari bentuk fi'il madhi, yang ni dipanggilkan kata sempurna ni ialah fi'il madhi. Jadi khoda'ah ni ialah kata fi'il madhi wazan satu. Jadi ejaan kepada kata dasar samalah khoda'ah. So inilah dal tu dengan baris hadapan. Baris atas. Kho baris atas, dal baris atas, ain baris atas. Itulah kata dasar je. So bila kita dapat itu, kita boleh pergi semula ke tempat tadi, leksi logo tadi, dan kita sambung. Letakkan dal tu baris atas. Bukannya khodi'ah, bukannya khodu'a, tetapi khoda'a. Itulah kata dasar. So labelkanlah, ya, dia adalah kata dasar. Kaf, alif, ta, dal, alif, sim, ro, dan kata dasar sudah ada makna, iaitu apa? Menipulah. Ya, dia dalam bentuk kata kerja. Menipu. Memperdaya ke menipu tu samalah makna dia. Ya. Kemudian barulah membentuk kata terbitan. So untuk membentuk kata terbitan, khoda'a ni dia punya ingredient dia kena ada acuan. Ya, kena ada acuan untuk membina kata terbitan. Acuan tu mestilah acuan kepada fi'il mudhari' maklum wazan satu. Itulah acuannya. Cuba kita lihat di manakah acuan tu. Fi'il mudhari' maklum wazan satu, pergi kepada template. Ya, template QHS vocabulary, cari fi'il mudhari' maklum wazan satu, yang ini maknanya salah satu daripada ini wazan dia, ya. Nah, jadi kita lihat huruf yang kedua tu baris apa? Ya, huruf kedua adalah baris atas. Yakhda'u, huruf kedua dal. Dal tu baris atas. Ya, so tadi template tu, wajah tu dia ada 3. Ada ain baris atas, ada ain baris bawah, dan ada ain baris hadapan. Ya, jadi kita ambil sama dengan huruf yang kedua tadi, baris atas, bermakna dia mengambil acuan yaf'alu yang atas sekali ni. Yang ni, ya. Tu dia. Bukannya yaf'ilu ataupun yaf'ulu. Jadi itulah acuan kepada untuk membentuk kalimah yakhda'u. Jadi kita boleh, kalau kita nak copy ni pun boleh, ya, dia boleh copy je. Yang ni saya copy ni dan bawa ke leksi logos untuk membuat acuan dia, ya. Iaitu yaf'alu. So ingredient untuk membentuk kata terbitan la khoda'a ni. Lepas tu masukkan khoda'a ni ke dalam yaf'alu. Caranya ialah apa? Kho ni gantikan dengan fa, dal gantikan ain, ain ni gantikan lam. Jadilah kata terbitan dia. Ya, so kita ambil acuan, bentuk acuan ni, kopikan dia ke sini, lepas tu kita ganti dengan 3 huruf
Di dalam kho, gantikan ain tu. Ain ni kita gantikan dengan kho. Ya, kho, tetapi baris tadi ialah sukun. So, kena sukun ke lah. Ya, ain ni gantikan dengan dal. Dia dah mengambil dia baris atas. Dal baris atas. Lam ni ganti dengan ain. Dan dia mengambil baris hadapan. Ya, inilah kata, apa dia? Kata terbitan dia. Ya, jadi ya fa'alu tu kita boleh beri nota situ. Ini adalah kata terbitan. Ta, ro, ba, ya, ta, nun. Kata terbitan sudah ada makna. So, berikan makna. Ya. So, dalam konteks ni, fa'il dia ya ni dia. So, masukkan dia. Belum lagi ramai, ya. Masih lagi mufrad. Dapat default dia mufrad. Ikut acuan tu. Dia menipulah tadi daripada khoda'a, ya, dijadikan fi'il dalam bentuk fi'il mudhari', dia membawa makna kata dasar tu menipu. Jadi kita copy dia menipu. Tetapi di dalam konteks fi'il mudhari' yang perbuatan tu sedang berlaku dan sentiasa berlaku, kita masukkan elemen masa dia tu iaitu sentiasa. Nun, ta, ya, alif, sin. Sentiasa, dia sentiasa, perbuatan tu berterusan, ya. Dan sentiasa menipu. Yakhda'un maknanya mereka ni berterusan menipu. Memang kerja dia menipu saja. Ya. Dan inilah maknanya kepada kata terbitan. Dan bila dah dapat kata terbitan, kita sambunglah membentuk ayat. Kalimah di dalam ayat tu ialah yakhda'una. Ya, jadi yakhda'una kita tambah saja waw nun. Prof, Ya. arrow yang tu dia ada ke belakang, ada ke depan tu, ada beza tak? Yang ni kita nak tunjukkan dia ni adalah dibangunkan daripada yang ni. Maknanya kita pecahkan kepada komponen. Yang ni proses. Proses terbalik. Selama ni saya salah buat. Okay. Proses mesti kanan ke kiri lah. Daripada kanan bawa satu, step dia kan step 1, step 2, step 3, step 4. So dia mesti ke kiri semua. Yang ni boleh kalau nak buat ke arrow ke kiri tapi terbalik ke lah. Yakhda'un ni bawa ke kanan, dia akan jadi yakhda'una. Itu komponen. Pun boleh jugalah. Ada maksud terbalik juga. Okay. Terbalik sebab kita mulakan dengan kalimah tu, ya. Kalimah itu lepas tu kita nak tengok apakah komponen dia. Kita tak buat ni lagi. Kita nak kalimah tadi yang ni kan. Kita nak tahu apakah komponennya, kita pecahkanlah. Bila kita pecah tu dia jadilah yang tadi. Proses tu yang gerak ke belakang. Komponen dia. Itulah komponen kepada yakhda'una. Dia ada dua komponen. Yakhda'un dengan waw nun. Okey, terima kasih Prof. Dan yang ni sebenarnya akan jumpa balik di dalam pembentukan kalimah tadi. Di sinilah dia jumpa balik. Ya, sebenarnya proses ni adalah berlaku dalam dalam pembentukan kalimah. Jadi samalah. Yang ni sekarang ni yang daun bila campur 6 barulah dia arrow dia ke sebelah kiri. Sebab komponen ni bila dia bergabung dia akan jadilah yakhda'una ni. Prof, yang membawa maksud dia sentiasa menipu tu sebab ada marfu' kat belakang tu ke? Marfu', i'rab marfu' tu ke? Betul. Kategori fi'il mudhari' ni ada 4 ya.
Salah satu daripada 4 kategori itu ialah fi'il mudhari' yang marfu'. So bila fi'il mudhari' yang marfu' tu dia menunjukkan satu perbuatan yang berterusan berlaku. Fi'il mudhari' nanti kita akan jumpa ada beberapa 4 kumpulan. Kalau dia bukan marfu' dia tidak berhenti sentiasa. Dia tidak boleh membawa konteks sentiasa. Yang ni sebab dia marfu' ni lah. Ya. Marfu' ni. Jadi marfu' tu perbuatan yang berlaku kemudian dia berterusan berlaku. Kalau dia bukan marfu', contohnya mansub, dia bukannya sentiasa. Dia tidak, sebab perbuatan tu belum lagi berlaku. So dia tidak boleh membawa erti sentiasa. Okey. Yakhda'una, jadi kita sudah dapat, kita boleh terjemahkan teruslah ya. Kita buat terus ke hujung tu terjemahan dia. Ya, nak bawa ke bawah pun boleh, tapi kalau kita letak di hujung pun tak apa, sebagai terjemahan dia, iaitu kita tukarkan dia tadi, sebab di sini singular, sekarang dia sudah jadi jamak. Ya. Ramai dengan adanya ya ni dengan waw nun, berarti pelakunya sudah ramai, iaitu mereka. Jadi kita tukarkan dia tadi, dia sentiasa menipu tu, kemudian kita tukarkan kepada mereka, ya. Tapi sebelum tu kita nak apa? Boleh juga di sini pun masih boleh lah. Nanti baru kita tambah wama selepas tu, ya. Untuk menafikan tu, mereka sentiasa, kalau yakhda'un tu adalah mereka sentiasa menipu. Tetapi Allah kata bukannya mereka sentiasa menipu. Tidak, dan tidaklah mereka sentiasa menipu, ya. Jadi kita masukkan wama. Jadi yakhda'una ni kita masukkan wama untuk mengikuti apa yang nak sampaikan dalam ayat tu, kita masukkan wama sebelum yakhda'un tu. Jadi sekarang ni makna dia sudah berubah kepada dan tidaklah mereka sentiasa menipu. Itu asalnya, tapi bila kita membuat ayat ni tak perlu sentiasa tu lah. Bila dinafikan sentiasa tu tak perlulah, ya. Jadi tambah saja dan tidaklah, itu saja, ya, dalam terjemahan tu. Dan tidaklah taya dal qaf. Melayu gunakan qaf, ya. Tidaklah mereka, bila negatif, kalau positif kita letak sentiasa, tetapi bila dia negatif, sentiasa ni tak perlu, ya. Dan tidaklah mereka menipu. Itulah terjemahan kepada wama yakhda'un, ya. Kalau kita kecilkan sikit, okey, dia dapat lakaran wama yakhda'un tadi, ya. Dan kita kotakkan dia untuk highlight apa yang kita nak bincangkan hari ini ialah, sekalilah, ya, kita buat wama yakhda'un tu, dan akhirnya kita dapat yang membentuk kalimah tu di sini, dan terus memberi makna dia kepada ni, ya. Wama yakhda'una adalah dan tidaklah mereka menipu, dan besok kita akan sambung illa anfusahum, melainkan diri mereka sendiri. Itulah apa yang berlaku dengan orang-orang munafik ni apabila mereka cuba menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tapi tak boleh, ya, tak berlaku. Apa yang berlaku ialah perbuatan mereka itu memakan diri sendirilah. Itu yang dimasukkan dalam ayat yang ke-9 ini, ya. So sekarang ni sudah bercukupi masa, kita simpan dulu yang ni dengan print screen.
ya, print screen, dan pada masa sama kita boleh simpan ni dalam Word. Sekiranya kita nak sambung lagi perbincangan kita, kopikan dia, pergi ke Microsoft Word. Di sini simpan di ujung sekali, pastekan dia, dan jangan lupa nak savekan file ni ya. Kalau kita dah simpan tapi kita tak save, nanti dia akan hilang ya. Untuk kita guna sama ada besok ataupun masa-masa yang lain ya, kita boleh guna pakaikan. Dan untuk hari ini kita pun telah simpankan dia dalam print screen, dan kita boleh guna lihat ya hasil kerja hari ini. Besok hari insyaAllah ni kita sudahi dulu di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.